Okay, so kita sambung special probability distribution chapter 9 kita, chapter yang terakhir. So sebelum ni apa yang kita dah belajar? Last Friday kita dah belajar menggunakan formula. Okay, binomial distribution. Binomial distribution. Which is ini cerita discrete. Okay, discrete benda yang boleh dikira, countable number of students, number of cars, number of books, benda yang boleh dikira. Menggunakan formula, which is kalau nak cari probability mesti kena equal sign dekat sini. Okay. And then kita belajar macam mana nak menggunakan table, which is nak gunakan statistik table mesti kena greater and equal. Okay, untuk cari probability kita. And then kita belajar macam mana nak cari mean dan juga variance, which is mean, EX ataupun expected value, benda yang sama. Formula dia ialah NP. NP nak dapat daripada mana? Daripada distribution kita. Variance ialah NPQ. So itu apa yang kita dah belajar tentang binomial distribution. Okay, so hari ini, okay, contoh dekat sini ada tulis lagi. Okay, hari tu sampai mana kita? Okay, kita belum habis kat sini lagi. Okay, tak apa. Alright, so contoh. Kalau soalan memang bagi PX equals to, contoh dekat sini. Kalau soalan memang bagi PX equals to 3, contoh. Okay, kita ada dua choice. Sama ada kita guna table. Kalau guna table, kita kena tukar jadi greater and equals, which is diri dia tolak dengan kawan sebelah kanan. Okay, yang kanan. Okay, chapter 8 kita kena tolak sebelah kiri. Okay, sebab chapter 8 kita cerita pasal cumulative. So dia kena less and equal. Chapter 9 dia kena greater and equal kalau nak tengok table. Okay, so ini cara untuk tengok table. Tapi kalau equals, ini boleh terus guna formula juga. Okay. Apa yang akan jadi kalau soalan bagi kita use formula when P is not in the table. Okay, contoh kalau P kita dia bagi X binomial 20, dia bagi 1/6 dekat sini. Okay, N kita ada dalam table. Okay, N kena kurang daripada 50 baru kita boleh tengok table, tapi P kita tak ada dalam table. Okay, contoh kalau 1/6 is 0.1 ataupun saya ada 1/3 lah. Okay, contoh saya ada 1/3. Contoh distribution saya ialah 20 1/3. Okay, so 1/3 ni kita tak boleh assume 0.3. Okay, dia bukan 0.3, kita tak boleh tengok dalam table kita 0.3. Okay, sebab 1/3 is 0.3333. Okay, so bila kita ada P kita 1/6, 1/3, 0.167, nombor decimal yang tak ada dalam table, kita kena guna formula. Okay, so kalau guna formula nak cari probability mesti kena equal. So hari ini apa yang kita akan tengok ialah kita masih lagi dekat binomial, kita akan tengok kalau P kita lebih daripada 0.5. Okay, sebab kalau dalam table, P kita sampai untuk binomial, sampai ke muka surat 88, kita punya P kita, probability of success kita sampai 0.5 sahaja. So apa yang akan jadi kalau kita punya P 0.8? Contoh kita punya distribution macam ni. Okay, apa jadi kalau distribution kita macam ni? Ini yang kita akan belajar hari ini. Okay, so sebelum tu kita habiskan dulu example 8. Okay, so sama macam random variable, kamu tengok soalan tu kamu identify dia CRV ataupun DRV. Dah tahu, kita identify pula dia bagi kita CDF, PDF. So sama konsep dekat sini, sebenarnya kita kena tentukan dulu dia binomial, Poisson ataupun normal. Okay, tiga benda ni. So kita baru belajar binomial. Dan kalau soalan sebut binomial, itu senang lah untuk kita. Tapi konsep dia sama, kita kena determine dulu kita punya soalan tu bagi apa. Alright, so untuk example 8, so instead of dia suruh cari probability, dia dah bagi probability tapi kita kena cari nilai R kita dekat sini. Okay, so kisahnya dia bagi kita nilai yang dekat dalam, kita kena cari nilai yang di kolom kedua ini. Okay, kolom kedua ini ialah nilai R kita lah. Dalam kes soalan ini, A. Okay, so kita ada binomial distribution, N kita 10, P kita 0.45. Okay, kita pergi dekat 10 dan 0.45 dulu dalam table. So make sure ada table kamu. Yang pakai tab saya tak nak. Kamu punya table dalam tab, saya nak printed. Okay, printed, make sure ada bersama kamu sekarang. So 10 0.5, 10 0.45. So kita kena cari dulu dekat kita punya P. So 0.45 di sini. Okay, so obviously kat sini dah 50, so atas lagi lah.
So atas lagi, sini 15. So atas lagi. So sini 10. Okay, so nampak 0.45, 10. So kalau kita gariskan dia di sini, di sini. So nilai yang mungkin tempat yang kita nak cari ialah di kawasan ini. Okay, ni ialah untuk P 0.45 dan N 10. So apa perbezaan antara semua ni ialah R kita lah. Okay, bergantung dekat R kita. Tapi soalan kita tak bagi R. Okay, dia tak bagi R dekat kita, dia bagi probability. So kita kena cari, ini ialah nilai di tengah table. Okay, so dia bagi kita 0.4956. So kalau nampak 0.4956 kita ialah di sini. 0.4596. Alamak. Apa je lah. Sini. Okay, so nilai R dia apa? Kita pergi dekat tepi sini. So nilai R dia ialah 5. Okay, so automatically terus jawapan kita A sama dengan 5. Tak payah buat apa-apa. Sebab apa tak payah buat apa-apa? Sebab simbol kita dekat sini dah greater and equal. So boleh tengok table terus. Okay, sebab kita punya simbol dah greater and equal. So boleh terus tengok table. So soalan B. Soalan B boleh tak terus tengok table? Boleh ke tengok table terus? Tak. Tak ke tak boleh? Ada orang ke tak ada orang ni? Ada orang ke? Macam ada 80 orang dengan saya tapi tak ada suara. Ada orang ke ni? Ada Ada miss. Miss. Ada. Aban ada. Lagi ada. Siapa ada lagi? Saya tak nak tengok reaction kamu. Saya nak dengar suara. Ada Miss. Al ada. Stewart ada. Ada Miss. Ada Miss. Ada miss. Ada Ada Miss. Miss. Ada Ada miss. Ada Miss. Ada miss. Okay, ada. Ingatkan tak ada. Ingatkan buka kasut tidur. Okay, so ini tak boleh terus tengok table. Okay, tak boleh tengok table lagi. Okay, so apa yang kita kena buat? Kita kena tukar lah. Tukar dia menjadi greater and equal. So, tengok dekat bawah ni. So, dia yang ini. Okay, PX less than 2. Okay, contoh. PX less than 2. Konsep dia sama Ini PX less than A. Saya ambil nombor. Saya letak nombor dia. Sini PX less than 2. So, apa jadi kalau 2 dekat sini, nilai yang kita nak ialah yang merah. Okay, 2 tak termasuk. 1, 0. Okay. So ingat kita kena greater and equal. So kita kena letak nilai yang sebelah kanan. So di sini akan jadi 2 dan 3. So apa yang kita akan buat? Obviously kalau nak tukar dia punya sign tu kena buat 1 tolak. So tolak dengan apa? Starting daripada 2. So kalau kamu faham dalam exam, kalau tak nampak nilai apa huruf ni macam mana, letak sebagai nombor. Okay, letak sebagai nombor. So dekat sini dia mesti kena greater and equal. So nombor dia samalah 2 di sini. So sama konsep dia di sini. So ini akan jadi PX less than A is equals to 1 minus PX greater and equals to A. Okay. So itu yang cara kita akan tukar. So, sekejap tulis balik. So PX less than A is equals to 0.89801 1 minus PX greater and equals to A. So equals to 0.89801. Okay, itu satu cara. Kalau kita tak tahu nak buat apalah untuk ini, kita tukarkan dia kepada nombor. Kalau tukar nombor jelaslah nampak apa yang termasuk, apa yang tak termasuk. Satu lagi cara ialah kalau kamu nampak nilai ni lebih daripada 0.5, kita kena buat tolak 1 tolak. Okay, kena 1 tolak dekat situ. Okay, tapi itu nantilah. So kita bawa pergi sebelah dulu. So PX greater and equals to A. So ini bawa pergi sebelah, kita ada 0.10199. Jangan ambil 1 decimal places. 2 tidak boleh, 3 tak boleh, 4 tak. 4 lah sepatutnya. Okay, sebab dalam table kita semuanya 4 decimal places. Okay, so probability kamu mesti 4 decimal places.
So sini dah greater and equal, boleh terus tengok table. So kita dekat kawasan sini tadi, kita punya kita punya N dan juga P kita di kawasan ini tadi. Ya Allah, pintu sangat. Astaghfirullahaladzim, sabar. Okay. So kita punya N dan P daripada awal soalan tadi di sini. So kita nak cari 0.10199. Ingat, bila dekat equal dekat sini, ini probability. So nilai di tengah table. Okay, so 0.10199. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sepatutnya kita ada 4 decimal places sahaja. So 0.1020. Okay, 1020. So 1020 dekat sini ialah ini. Okay, so kita pergi kepada R dia ialah 7. Okay, so tulis dulu nilai yang sama dengan table. So Px greater and equals to A is equals to 0.1020. So daripada table A kita sama dengan 7. Okay, so this one sama juga, boleh guna formula. Okay, nak guna formula pun tak ada masalah, tapi ala-ala kita dah guna table, kita guna table. So kita ada Px equals to A. Dalam exam tak ingat nak kena buat apa. Okay, fahamkan sebagai nombor. Contoh letak je apa-apa nombor. Kita ada Px equals to 2 contoh. Okay, Px equals to 2. Nombor yang betul-betul kita nak ialah 2 sahaja. Okay, nombor sebelum ialah 1, nombor selepas ialah 3. Okay, so apa yang kita kena buat dekat sini ialah kita kena jadikan dia greater and equal something. Tolak lah. Okay, kena tolak. Px greater and equals to something. Kita nak dapatkan 2 sahaja yang merah. Okay. So nombor apa yang kita kena ambil ialah okay, nombor apa yang kita kena ambil ialah kita kena start daripada dia lah sebab kita nak greater and equal. So contoh macam ni. Saya ambil semua yang greater and equals to 2. So diri dia tolak dengan sebelah kanan. Okay, sebelah kanan which is 3. Di sini. Okay, kalau ingat chapter 8 kita diri dia tolak sebelah kiri. Okay, sebab kita nak less and equal. Tapi chapter 9 kita nak greater and equal, diri dia tolak sebelah kanan. Okay, kalau ingat chapter 8 kanan equal tolak kiri tak equal. Konsep dekat sini ialah kiri equal tolak kanan tak equal. Lebih kurang lah. Tak apa, abaikan tu. Okay, ini bukan jawapan untuk soalan C ni. Okay, kita nak dalam bentuk A. So kalau kamu nampak sini Px equals to 2, apa jadi dekat sini? Ini nombor yang sama, dekat sini kita tambah 1. Okay, so nombor yang sama kita tambah, tolak dengan tambah 1. So ini akan jadi Px equals to A equals to 0.23836. So nombor yang sama, which is A, tolak dengan tambah 1. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. So bila soalan suruh cari nombor yang dekat dalam, nombor R kamu ni, buatkan sebagai nombor. Okay, nombor yang paling mudah lah. Sebab nak guna nombor kita jelas nampak apa nak buat. Okay, so dekat sini, ini dah selesai dah sebenarnya. Ini boleh tengok table. Okay, so apa yang kita kena tengok table ialah ini terus. 0.23836. Tetapi ini ialah hasil tolak daripada 2 probability. Okay, hasil tolak daripada 2 probability. So macam mana nak dapatkan 0.23836? Kena try lah satu-satu. Okay, ini tolak ini dapat. Ya Allah. Ini tolak ini dapat ke tidak? Ini tolak ini dapat ke tidak? Ini tolak ini dapat ke tidak? Okay, so dekat sini saya cuba okay, kita tengoklah. Kita tengok satu-satulah. Basically dekat sini. So let's say kita tengok nombor 4. Saya bagi terus jawapan Okay, contohlah. Kita tengok 1 tolak 0.9975. 9975. Okay, so ini ialah 0. Ini tolak ini 0.00. Berapa tu? 1, 2. 0025. Cukup ke tu? Okay. Which is bukan apa yang kita nak. Kita nak 23836. Okay. And then kita teruskan lagi. Cuba yang ini pula. Ini tolak ini. 0.9975 tolak 0.9767.
Okay, which is dapat 0 point, yang ditolak ini 0.0208. Belum lagi jawapan kita, macam jauh lagi dengan jawapan kita. So cuba sampailah kamu dapat jawapan dia. Okay, let's see kalau kita tolak 4 dengan 5, 0.7340 tolak 0.4956. So kita dapat 0.2384, which is inilah jawapan kita. Okay, so apa yang kita buat tadi ialah R4 tolak dengan R5. So, daripada table ini akan jadi Px greater than equals to 4 minus Px greater than equals to 5. Which is equals to 0.23836. Okay, dia nak nilai A. Nilai A inilah. Okay, which is A kita sama dengan 4. Okay. Boleh faham ke? Boleh, Miss. Boleh, Miss. So dia memang complicated sikit lah. Tapi baru-baru mungkin complicated. Dah banyak kali buat latihan, should be okay. Okay, so selesai kita di kawasan ini. Kita dah belajar macam mana nak cari probability. Dah belajar macam mana nak cari nilai R kita given probability. Okay, so ini sangat-sangat penting. Okay, keseluruhan chapter ni menggunakan tolak ini. Okay, lebih kurang ke separuh lah. Separuh daripada chapter 8 menggunakan konsep ini juga. Cuma simbol dia lain. So fahamkan betul-betul macam mana nak cari probability kamu. Okay, sekarang kita balik kepada apa yang saya cakap tadi. Macam mana kita nak cari probability bila P kita lebih daripada 0.5. Okay, sebab nak guna table, table kita sampai 0.5 sahaja. Okay, nak guna formula macam mana kalau disuruh cari Px greater than equals to 10. N pula dia bagi 100. Takkanlah nak kira satu-satu Px equals kan. Kena guna table juga. Tapi apa yang kita kena buat dekat sini is basically kita akan tukarkan event kita. Okay, ingat X tu ialah event kita. P ini ialah probability of success. Okay, so apa yang kita akan buat? Kita akan tukar P menjadi Q. Okay, so macam mana nak tukar Q is basically satu tolak dengan P. Okay, ini ialah satu tolak P. Senang cerita daripada probability of success, kita akan tukar kepada probability of failure. Okay, so to find probability for the value P greater than equals to 0.5, ini sebab P tak ada dalam table. So apa yang kita akan buat ialah tukar jadi satu tolak P. Okay, so yang pertama, contoh ini soalan dia. Ini semua soalan. Ini soalannya. Okay, so apa yang kita akan tukar ialah kita akan tukar dia menjadi ini. Tukar dia menjadi Px equals to n minus r. Apa yang dia tukar ialah di sini, dan juga di sini. Okay, n sama, n obviously sama, yang ini kita akan tukar. Okay, nilai r kita akan tukarkan dia jadi n minus r. Nilai P kita akan tukar jadi satu tolak P. Okay, so kalau boleh kita guna event yang lain juga. Okay, instead of X kita guna Y. Tolong tukar supaya nampak jelas beza event kita. Okay, so faham ke apa yang terjadi dekat dalam table tu? Kalau tak faham, kita terangkan. Kita terus pergi pada example. Okay, ada dua benda yang kita kena tukarkan. Probability kita dan juga distribution kita. Okay, so tukar probability dan juga distribution. Okay, probability ni soalan dia lah. Soalan dia. Okay, tak apa, tak payah lama-lama dekat sini. Nanti lagi tak faham, kita terus pergi kepada soalan. So, X is a random variable. Disebut random variable. Sekarang kena tentukan dia chapter 8 ataupun chapter 9. Okay, kalau dia chapter 8, kamu kena tentukan dia CRV ataupun DRV. And then kena tentukan dia PDF, CDF. Kalau dia chapter 9, dia ada sebut binomial lah dekat situ. Okay. X is a random variable such that
X is a binomial distribution with n equals to 10 and p equals to 0.8. By using binomial table, find ... Okay, so apa yang kita ada dekat sini? Let's see, soalan bagi ini. Okay, so kita akan tulis. Kita nak cari px greater and equals to 4. Dia memang greater and equals. Kat sini dah greater and equals. Sepatutnya dah boleh tengok table. Tapi distribution yang dia bagi dekat kita ialah N10 P 0.8. Okay, so P kita dekat sini dah melebihi daripada 0.5. Okay, lebih daripada 0.5. So, P kita lebih daripada 0.5. So, apa yang kita kena buat ialah kita kena tukar distribution kita. Okay, so nak tukar distribution ada dua benda. Satu soalan, satu lagi distribution. So, soalan kita tukarkan dulu. Okay, soalan kita akan tukar, event terus tukar. Y, so kalau greater dia jadi less. Okay, so kalau greater dia jadi less. Kalau dia less dia jadi greater. Kalau equal tak ada, apa-apa je berubah. Okay, so kalau greater dekat sini dia jadi less. Ada equal, ikut. Tak ada equal tak payah. Okay, so kat sini kita buat n minus r. So n kita ialah 10, so dia jadi 10 minus 4. Okay, ini benda pertama yang kita tukar. Okay, soalan dia. Okay, sekarang kita tukar distribution dia pula. Okay, so distribution dia for y, binomial distribution, n kekal. Tapi P sekarang ialah 1 tolak P. Okay, so 1 tolak P ialah 0.2. 1 minus 0.8. Okay, saya tulis balik, simplifykan. So kita ada P, Y less than equals to 6 for distribution 10, 0.2. Okay, so nampak perubahan apa yang berlaku dekat sini? 1 perubahan, 2 perubahan, 3 perubahan. Okay, so ini 3 benda yang kamu kena tukar. Simbol mesti kena tukar simbolnya. Kalau greater tukar jadi less. R kita tukar jadi 10 minus R. P kita tukar jadi 1 tolak P. Okay, tukar sign. N minus R, 1 minus P. Okay, so bila nak buat semua ni ialah bila P kita lebih daripada 0.5. Okay, sekarang kita boleh selesaikan. Okay, ini dah kita boleh selesaikan macam biasa. So pergi kepada distribution dekat dalam table N10 P 0.2. Okay, kita tengok P dulu. So 0.2 dekat sini. Ini 50, jauh sangat. Kita naik atas. So 30, 20, 15, 10. Okay, kat tempat yang sama dekat sini. So this one is 0.2. 0.2, 10. So 0.2, 10. So semua nilai kita mungkin duduk dekat sini. Okay. So dia nak y less and equals to 6. Belum boleh tengok table. Okay, sebab simbol dia less and equal. Sekarang kita kena tukar jadi greater and equal. Okay. Tadi kita tukar sebab dia punya P lebih daripada 0.5. Sekarang kita tukar sebab kita nak tengok table. Okay, so tukar. So kita ada 1 minus P y greater and equals to 6 ke 7? Kat sini. 6 atau 7? Nombor 7. dalam dia 7, betul? Okay, nombor dalam dia ialah 6, 5, 4 dan ke bawah lah. Okay, kita nak tolak yang sebelah kanan. Yang tak termasuk sebelah kanan ialah 7, 8 dan sebagainya. Okay, so kita tolak yang biru. Biru pula apa colour ni? Kelabu. So 7. Okay, senaraikan nombor kamu. Just ingat, bila greater and equal kita tolak kanan. Okay, less and equal kita tolak kiri. Yang tak equal. Okay, so sekarang boleh tengok table. So table kita tadi yang dalam merah ni which is R kita 7. So nombornya ialah 0.0009. Okay, so kita ada 1 minus 0.0009 which is kita ada 0.9991. Selesai. Okay, fokuskan betul-betul sebab banyak elemen dekat dalam soalan ni. Okay. Daripada awal ada tukar sign, ini kena tukar sign lagi. Okay. So basically ini ialah part di mana kita tukarkan distribution kita. Okay, ini part kita tukarkan distribution.
Okay, ini part kita jawab soalan lah. Alright, so next soalan B. Px greater than 4. So sekarang lebih kurang sama je lah. Okay, dia punya distribution semua kita dah tukar. So tapi saya tetap nak tulis balik. So ini ialah untuk 4x binomial tan 0.8. P lebih daripada 0.8, jadi kena tukar. Tukar soalan, tukar distribution. So soalan tukar jadi P, Y. Nombor 1. Ingat ada 3 benda yang kita kena tukar. Sekejap, macam-macam kali dah guna. Benda pertama tukar, benda kedua tukar, benda ketiga tukar. Okay, nombor 1 tukar sign. So tukar sign dia jadi less than. Okay, kalau tak ada equal tak payahlah. Nombor 2 tukar ini jadi n minus r. So 10 minus 4. Nombor 3 tukar P kita untuk distribution. So 10, 0.2 teruslah. Soalan kita yang sebenarnya ialah Py less than 6 untuk distribution 10, 0.2 which is dekat tempat yang sama. Dekat tempat yang sama. Okay, so ini belum boleh tengok table. Okay, sebab dia less than. So kena tukar jadi greater and equal. So nombor dekat dalamnya ialah untuk less than 6. 6 tak termasuk, nombornya ialah 5, 4, 3 dan sebagainya. Okay, nombor yang tak termasuk sebelah kanan ialah 6, 7 dan seterusnya. So kita ambil nombor yang pertama ini. Okay, so simbolnya sebab dia last dekat situ dia akan jadi 1 minus Py greater and equals to 6 dekat situ. Okay, so 1 minus, tengok table kita y greater and equals to 6. Ini kotak yang sama dengan distribution sebelum. So kita tinggal tengok R kita sahaja 6 is 0064. 0.0064. Jawapannya ialah 0.9936. Okay, so recap sikit. Step pertama. Ya. Kalau masalah kita ialah P greater than 0.5. Kenapa ini? Tak ada. Kalau masalah kita soalannya ialah P greater than 0.5, tak boleh tengok table. Okay, tapi kita nak tengok table sebab kita punya soalan banyak sangat. Nak buat equal-equal tak boleh nak guna formula. So step pertama, tukar soalan. Tukar soalan kita. Okay, tukar simbol. Sekejap, macam mana ni nak tulis? Change symbol di soalan. Soalan probability lah. Step yang kedua, kita akan change R, kita akan tukar jadi N minus R di soalan juga. Dan step yang ketiga, kita akan tukar P jadi 1 minus P. Macam pelik je. Di distribution. Okay, so macam dekat sini, ini soalan dia lebih daripada 0.5. So nombor 1 kita akan tukar simbol. Nombor 2 kita tukar N minus R kita. Nombor 3 kita tukar 1 minus P. Okay, so itu 3 benda. Alright, so untuk soalan, mana saya punya mouse ni? Soalan C dan D saya tinggalkan untuk kamu, untuk kita discuss pada hari Rabu nanti. So hari Rabu, make sure nota daripada lecture note kamu lengkap sampai ke example yang sepatutnya hari inilah. Okay, so ini saya tinggalkan untuk kamu, practice. This one the answer is 0.0064. This one is 0.0009. Okay, so that will be the answer. Okay. Boleh ke? Boleh, Miss. Okay. Boleh, Miss. Mari kita ke example seterusnya. Okay, soalan yang sama juga. Okay, so X is a random variable with binomial distribution. Tengok sini dah tahu dah.
Okay, kita kena tukar 3 benda. Okay, so ini P kita lebih daripada 0.5. So kita kena tukar distribution kita. So tukar keseluruhan pun boleh juga. Okay, tak ada masalah nak tukar keseluruhan. Ini terus tukar distribution yang baru kita akan jadi X binomial N tak berubah 10. So P kita kena tukar jadi 1 minus P, so jadi 0.3. Untuk semua soalan A, B, C, ini yang kita akan gunakan. Ini kita akan gunakan. Alright, so soalan A. Tapi saya lagi suka kita tulis satu-satu supaya kita jelas nampak apa. Sorry, ini Y ya. Nak pakai X pun tak ada masalah, tak salah pun. Okay, cuma nak nampak beza betul kita pakai dua, dia ialah event yang berbeza. Okay, contoh ini ialah students who came to school. Okay, ini ialah student who do not come to school. So, kalau boleh, tulis untuk soalan. Soalan dalam exam tak adalah ketiga-tiga soalan menggunakan distribution yang sama, dia akan tanya satu je. 0.7 je. So dekat sini apa yang kita buat ialah nombor 1 kita kena tukar simbolnya. Okay, simbol jadi less and equal. Nombor 2 kena tukar jadi n minus r. So n kita ialah 15. So 15 minus 5 dekat situ terus dapat 10. Okay, sekarang dah pro, tak payah nak tulis satu-satu. Distribution yang baru n sama, sini ialah 0.3. Okay, sekarang boleh terus jawab soalan. So tak boleh tengok table lagi sebab dia less and equal. So kena buat satu tolak. Py greater and equals to apa? So senaraikan nombor dalam dia. Nombor dalam ialah 10, 9, 8 dan ke bawah. Nombor pertama di sebelah kanan ialah 11. Okay. So kita kena tolak 11 lah. 11. Okay. So kita ada 1 minus, sekarang pergi kepada table. So table yang kita kena tengok ialah ini. Jangan cari 0.7, takkan jumpa pun. So kita ada N15, P 0.3. Cari P dulu. So 0.3 dekat sini. So sini 10, bawah lagi, sini. 0. Berapa tadi? 0.3. 0.3, 15. So kawan-kawannya akan duduk di sini. Mana dia? Sini. 0.3, 15. So di kotak ini. Okay. So R kita ialah 11. Okay, R kita 11. So tak sampai. Tak sampai. Jangan risau, jangan gelabah. Ada dekat page sebelah. Okay, ada lagi dekat page sebelah. So dekat sini. Okay, so P 0.3, N 15, R 11. So pergi dekat R kita ini, nilainya ialah 0.0007. Okay. So let's say tiba-tiba kamu cari P 0.3, R 15, P 0.3, N kamu 15, tiba-tiba R kamu ialah 20. Okay, which is tak ada dekat sini. So bila tak ada tu maksudnya probability dia kosong lah. Okay, probability dia kosong. Di sini kita ada 0.0007. 0.0007, so kita ada 0.993. Okay, kita cuba satu lagi untuk soalan C. Soalan B boleh buat sendiri, ada 3 soalan dah kena buat sendiri. 0.0915. Okay, soalan C. Okay, sebelum tu kita tengok dulu. Atas dulu. Okay, so kita tengok dekat sini dulu. So kalau kita nak tukarkan PX between 2 and 5 kepada greater and equal, which is sebab nak tengok table. So nombor di antara 2 dengan 5 included ni ialah 2, 3, 4, 5. Okay, so kita akan letak nombor yang sebelah kanan, which is nombor yang seterusnya ialah 6. Okay, kenapa letak sebelah kanan? Sebab kita nak dapatkan greater and equal. Okay, so ini kita akan tukar kepada PX greater and equals to something, tolak dengan PX greater and equals to something. Okay, so apakah nombor di sini, apakah nombor di sini? So kita akan ambil nombor yang pertama yang equal, which is 2. Okay, tolak dengan nombor yang pertama yang tak equal. Okay, yang warna kelabu tu lah.
So which is nombor 6. So dia akan jadi Px greater and equals to 2 minus Px greater and equals to 6. So macam mana? Kenapa jadi macam tu? Sebab kita nak tukarkan dia kepada equal. So kalau kita ambil Px greater and equals to 2 ialah semua nombor ini. Okay. Tapi kita nak nombor yang merah sahaja. So semua nombor ini tolak dengan semua nombor yang ini which is Px greater and equals to 6. Kita dapatlah nombor yang merah sahaja. Okay. So sekarang selain daripada chapter 8, kalau chapter 8 kanan equal tolak kiri tak equal. Okay, sebab kita nak less and equal. Tapi untuk chapter 9 kita ambil kiri equal tolak kanan tak equal. Okay, so kita cuba yang ini pula. Contoh nombor dalam dia ialah 2, 3, 4. Okay, so which is sini kita akan tukarkan kepada Px greater and equals to something tolak Px greater and equals to something. Okay, so nombor yang dalam ni which is 5 tak equal kan, so dia 2, 3, 4. So nombor yang sebelah kanan yang tak equal ialah 5. Okay, so apa yang kita akan ambil ialah Px greater and equals to 2 minus Px greater and equals to 5. 2, 5. Okay, so sama juga dekat sini. Sini nombor yang dalam dia 3 dengan 8 tak termasuk, so 4, 5, 6, 7. So ini akan jadi Px greater and equals to something tolak Px greater and equals to something. So apa something tu? So kita tulis dulu nombor yang pertama sebelah kanan yang tak equal which is 8. Means kat sini akan jadi 4 tolak 8. Okay, dia akan jadi 4 tolak 8. Okay, so sekarang kita pergi kepada soalan C tadi. Soalan C, kita ada Px between 3 and 9. So Px between 3 and 9. So menggunakan binomial distribution yang di sini. So kita ada 4x binomial 15 0.7. Okay, which is kita tengok dekat sini P kita lebih daripada 0.5. Jadi kita kena tukar. Okay, kita kena tukar, ada 3 benda kita kena tukar. Tetapi sebelum kita tukar, kalau soalan ini di antara ada x between A dan juga B, kita kena tukar dulu dia menjadi greater and equal. Okay, macam apa yang kita buat tadi. So instead of kita tukar distribution dia ini dulu, kita tukar dia jadi greater and equal dulu. Okay, so nombor dalam dia ialah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, nombor pertama sebelah kanan, 9 termasuk. Okay, nombor pertama sebelah kanan yang tak equal ialah 10. Okay, so basically kita akan ambil 3 tolak dengan 10. Okay, so sini dia akan jadi Px greater and equals to 3 minus Px greater and equals to 10. Okay, which is ini masih lagi dekat untuk distribution 15 0.7. Okay, sekarang kita akan cuba tukarkan. Okay, so 3 benda yang kita perlu untuk tukarkan which is first thing is simbol dia. Yang ni greater and equal, so kita tukar less and equal. So nombor 2 ialah ingat 1, 2, 3. 1, 2, 3 benda yang kita kena tukar. Okay. So okay, so ini kita tukar jadi n minus r. So n minus r ialah kita ada 15 minus r. So 15 minus r, r kita 3, 15 minus 3 kita ada 12. Minus, okay, so sama juga dekat sini kita tukar yang pertama greater and equal, so kita ada Px less and equal, 15 minus 10 kita ada 5, 4y binomial 15, so benda yang ketiga kita tukar ialah ini, dia akan jadi 1 minus P. Okay, so sekarang kita ada ini distribution baru kita. Okay, sebenarnya dah boleh tengok table. Sebab kita punya P dah 0.3. Tetapi kita punya simbol dekat sini tadi dia dah greater and equal. Tapi ini kita tukar dia punya P, dia jadi less than. So kita kena tukar sekali lagi. So kita tukar sekali lagi, sini akan jadi, sebab dia less and equal, dia jadi 1 minus P. Sini kita letak Y lah. Sebab kita tukar distribution kita. So sini Y. So Py greater and equals to, so nombor dalam ini ialah 12, 13, 14 dan seterusnya. Okay. Dan seterusnya sampai 15 lah.
So total 1 semua sekali tolak yang tak equal di sebelah kiri lah. Okay. Yang tak equal di sebelah kiri which means nombor dia ialah 11. Okay. Sorry. Okay, so nombor dekat dalam ini ialah 12, 13, 11, 10, 9 dan seterusnya. Okay, nombor yang tak equal di sebelah kanan kita ialah 13. Okay, so basically tolak nombor yang tak equal tu lah. So dekat sini akan jadi 13. Sama juga sini 1 minus. So nombor yang equal di sini ialah 5, 4, 3 dan seterusnya. Di sebelah kanan kita ada 6. So kita akan tolak 6. Py greater than equals to 6. Okay, so menggunakan distribution yang sama. So 1 tolak 1 ni sebenarnya boleh kira. Ataupun boleh. So kita ada 1 tolak Py greater than equals to 13. Okay, so kita di 15 0.3. So 15 0.3 dekat sini 0.3, sini 15 di kotak ini. So R kita ialah 13. So kalau kamu tengok 13 dekat sini tak ada nilainya. Okay, so tak ada nilai maksudnya kosong lah. So kita ada 1 minus 0. Minus 1 minus Py greater than equals to 6. So Py greater than equals to 6. Ini nilai dia. Okay, 0.2784. 0.2784. Okay, so we have the answer 0.2784. Okay, itu untuk soalan C. Iyalah, macam mana nak deal dengan binomial distribution. Okay, macam mana nak deal dengan binomial distribution. So, kalau soalan bagi kita, suruh kita cari Px equals to 5. Cara paling senang ialah guna formula. Okay, formulanya apa? Ini formulanya. Kalau soalan bagi kita Px greater and equals to 5. Okay, sekejap saya tulis. Tengok macam mana kita nak deal dengan soalan kita. Kalau soalan bagi kita X binomial 10. 1/6. Soalan suruh cari Px greater and equals to 5. Macam mana nak buat? Satu per 6. Okay. Kalau tekan 1/6 ialah 0.167. Okay. 0.167. Obviously nilai ini tak ada dalam table. Okay. Bukan nilai yang tengah Ini bukan probability yang tengah. Ini probability yang atas. Ini probability yang atas. Okay. 0.167 itu tak boleh ambil 0.15 pun. Tak boleh bundarkan jadi 0.2 pun. Nilai dia memang 1/6. Exactly 1/6. Okay, so dekat sini tak boleh tengok table. Okay, so bila tak boleh tengok table, kena buat apa? Kena guna formula. Okay, so untuk soalan ni kita terpaksalah guna formula. Which means kalau nak guna formula, mesti kena tukar jadi equal. So kita kena tukar jadi equal 1-1. 5 tambah 6 tambah 7. Sampai bila nak tambah? Sampai kita dapat ke N kita. Tambah sampai dapat Px equals to 10. Okay, so itu memang caranya. Kalaulah P kita bukan dalam table. Okay. Beza pula kalau P kita lebih daripada 0.5. Okay, ini kesnya. Mana dia? Sini. Kalau P kita lebih daripada 0.5, kita kena tukarkan dia. Okay, ini tak ada cara pun. Kalau kamu buat 1 tolak 1/6 pun, kamu tak akan dapat nilai yang ada dalam table. Okay, which is kita dapat 5/6, 0.833. So ini tak ada cara. Memang kena guna formula. Okay. Tapi ini ada caranya. Contoh kita ada B 10 0.8. Okay. So ada caranya. Kita boleh tukar. 3 benda kita kena tukar. Soalan simbol N minus R dengan P kita. Okay. So itu 3 benda dalam binomial distribution. So fahamkan betul-betul binomial distribution ni nanti kita akan tengok dekat dalam kelas. Okay. So saya tak nak masuk lagi Poisson distribution. So kita berhenti sampai di sinilah. So next lecture probably hari Khamis yang mana cuti.
Kita akan sambung Poisson distribution. Boleh ke? Boleh ke? Boleh lah kan? Boleh, Miss. Boleh. Semua tak nak jawab. Kalau lambat Okey. sikit pun okey juga, Miss. Oh, okay. Okay, so saya berhenti dekat sini. So fahamkan betul-betul. Make sure nota kamu complete sampai example 10 hari Rabu. Bawa statistical table kamu. Okay. So itu sahaja. I'll see you guys when I see you guys. Thank you. Bye-bye. Thank Thank you, you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Thank Miss. you, Miss. Bye-bye, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay.